Baiklah, kisah seram seterusnya. Kali ini saya ingin bawa anda kepada kisah orang minyak. Banyak orang cakap orang minyak ni hanya filem P. Ramlee semata-mata. Filem P. Ramlee, orang cakap orang filem P. Ramlee, orang minyak. Tak guys. Dia amalan ilmu hitam yang diamalkan orang yang mahu. Ya. Dan terus terang, saya pernah nampak dan pernah tangkap orang yang betul-betul mengamalkan ilmu orang minyak. Guys, betul. Saya tidak tipu. Dan kadang-kadang saya cakap, ada juga orang pakai ilmu hitam orang minyaknya. Macam tak percaya. Tapi reality guys, memang ada. Saya tidak tahu apa dalam fikiran mereka. Tapi kalau katakan orang minyak tu, orang minyak memang wujud. Ya. Okey, di antara sebabnya saya bagi tahu. Di antara sebabnya. Satu, kalau ikut cerita P. Ramlee, satu ni orang minyak ni dia hodo. Kemudian dia mau jadi cantik. Jadi handsome semula. So, dia perlu menodai 99 anak darah. Itu ikut cerita P. Ramlee. Tapi apa yang saya jumpa tidak sedemikian. Yang saya jumpa, orang ni dia mau mengendap perempuan, mandi atau apa saja, dan itu hanya untuk kepuasannya, untuk kepuasan dirinya. Yes, ada orang begitu. Dan orang yang mengamalkan ilmu orang minyak ni, dia boleh tengok perempuan anak darah mandi, anak darah tidak berpakaian, tapi dia tidak boleh buat apa-apa. Dia hanya lihat sahaja. Itu syarat dia. Kalau dia langgar pantang tu, ilmunya itu tidak akan berkesan. Itu orang minyak. Ya. Pernah kecoh beberapa, ada satu kampung di mana kejadian orang minyak berlaku. Di mana siapa anak darah perempuan, dia akan gunting seluarnya. Di bagian itulah bagian yang tempat sulit. Dia hanya gunting, tapi dia tidak buat apa-apa. Yes. Itu dia ilmu orang minyak ni. Ya. Dia tidak mencuri, dia hanya gila seks lah ya, orang private kah? Ya. So itulah yang orang minyak. So saya ceritakan satu kisah orang minyak ya, yang saya tangkap. Bukan saya tangkap lah, kira macam satu asrama lah tangkap. Saya tidak bagi tahu cerita ni mention siapa-siapa di mana tempatnya, tapi perkara ni berlaku. Ya. Masa tu kecoh di asrama perempuan. Ni asrama perempuan. Kecoh di asrama perempuan pada waktu malam. Tiba-tiba asrama kami ni berdekatan dengan asrama perempuan, berdekat berdekat. Jadi tiba-tiba macam ada orang berteriak, kan perempuan. Pengendap dia macam begitu. Ya, pengendap. Ada orang mengintai. So sibuklah, keluarlah kami dari asrama lelaki. Tanya apa kes? Kan? Beritahu, kecoh, ada orang mengendap. So kami sibuklah cari di asrama perempuan tu, kejar kalau boleh dapat. Ya, kalau boleh dapat. Tapi tidak dapat. Jadi kami tanya ciri-cirinya. Ciri-ciri orang, dia cakap orang tu macam berminyak dan pakai cincin. Ya, dia tengah di atas macam di tandas perempuan. Dia tengahnya macam di sudut yang ni macam begitu, atas ni dia macam tengah bertenggek begitulah. Dia hanya melihat orang perempuan ni mandi. Kadang-kadang ilmunya tu menjadi, orang tidak nampak, tapi kadang-kadang tidak jadi, mungkin orang tu apa kan. So kecoh lah. Tapi pelik, tidak dapat ditangkap. So kes tu bukan sekali berlaku, berkali-kali. Ya, sampai kan abang security yang kena tuduh. Semua orang berpandang, ini mesti security ni. Ya, security kan, pengawal keselamatan, dia meronda-ronda.
ya, meronda-ronda. Nah, jadi sampai abang security yang kena tuduh. So kes tu berlaku beberapa kali. Sehinggalah satu kejadian masa tu subuh, tapi di asrama perempuan yang lain. Asrama perempuan yang lain. Dia tengah mandi. Tengah mandi berkemban di asrama perempuan lah. Semasa dia mandi, benda tu betul-betul macam kalau bilik mandi kan yang ada jenis yang memang untuk hujan tu kan, kalau asrama apa kan dia ada macam bilik khas lah gitu kan. So perempuan tu mandi, dia di atas betul-betul ceiling tengah melihat. Dia perempuan tu terkejut. Apa benda? Kau apa ni? Cepat-cepat ya begitu kan. Apa benda ni kan? Kau siapa ni? Ya, terkejutlah dia. Benda tu betul-betul di atasnya, di atas tempat dia mandi, tengah melihat dia mandi. Apalagi berteriak. Tapi dia teriak orang minyak. Oh, berlari, dia keluar, lari, dia teriak panggil kawan-kawannya. Kebetulan yang perempuan ini pula berani. Dia baling besen. Kalau di Sabah dipanggil baskom. Baskom. Dia baling benda tu yang tengah mengintai dia tu. Pam! Jatuh. Gedebuk. Jatuh. Jadi yang perempuan asrama yang lain ni ramai-ramai pergi baling, dan di situ dia kata, saya rasa ilmunya tidak menjadi lah. Itulah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Saya rasa mungkin menteranya tidak cukup. Dia punya bacaan mentera kan, kang kerapuk apakah lupa dia punya zikir sikit kan. Akhirnya kedapatan. So dia dikepung dalam tandas tu, dilempar. Jadi dia tak boleh lari ke mana-mana. Dia terkepung dalam tandas tu. So budak asrama perempuan tu sekali lagi panggillah kami, geng-geng asrama lelaki. Jadi kami masa subuh kan, subuh tu masih orang sudah bangun. Jadi semua pergi ke asrama perempuan tu, cek. Guys. Kena tangkap guys. Tahu macam mana kedudukannya? Ini saya ceritalah. Dia badannya memang berminyak dan dia pakai suara dalam. Dan yang paluinya orang minyaknya ni gemuk. Sebab itulah dia dapat lari. Dan dia cuba lari lagi. Dia sudah kena tangkapkan. Dia cuba lari lagi, tapi dia tersungkur jatuh dalam longkang. Palui betul kau, sudahlah gemuk kan. Aduh, mau jadi orang minyak juga. Yang pernah kau cerita, yes. Aku pernah cerita benda ni. Jadi habislah kena tangkap lah, dan orang tu pun orang yang dikenal juga lah ya. Tapi harap orang tu insaf lah. Benda ni sudah lama berlaku. Dan yang apa ni? Orang yang dia intip mandi tu, dia ada boyfriend. Oh, marahlah boyfriend dia kan. Boyfriend dia cakap, aku pun tak pernah nampak girlfriend aku mandi. Kau pandai-pandai nampak pula. Sini kau. Dia pergi pukul. Dia marah betul, girlfriendnya kena endap. Dia cakap dia pun belum tengok lagi girlfriendnya mandi. Kau pandai-pandai sudah intip girlfriend dia kan. Marahlah dia. Aduh, dia kena pukul lah habis, memang kena pukul. Ya, nasib baik kes tu dihadapkan dan orang tu kena gantung semester lah. Ya, kalau saya ingat balik, aduh, lawak pun ada, sedih pun ada. Tapi itulah hakikat yang berlaku. Ilmu orang minyak ini memang wujud.